Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua rakyat Malaysia tidak kira di mana jua anda berada. Kita kembali sebenarnya kepada anda untuk membawakan Minggu Saham Digital 2021 pada hari ini. Dan sebenarnya kalau saya boleh kongsikan, Minggu Saham Digital 2021 ini akan berlangsung sehingga 23 November ini. Dan saya rasa bila kita sebut tentang Minggu Saham Digital itu sendiri, kita akan ketahui banyak perkara sebenarnya. Untuk sesi ini juga kita akan kongsikan banyak tips dan juga nasihat dan paling penting ilmu-ilmu yang sangat berguna tentang pelaburan, kewangan, celik, nasihat-nasihat tentang kewangan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bila kita sebut tentang melabur dalam ASB ni, sebenarnya pelaburan rendah risiko, dan pada hujung tahun ini kita biasalah akan menanti pengumuman dividen daripada PNB. Namun ada juga antara kita yang berani sebenarnya untuk mengambil dan juga memilih melabur dalam pelaburan yang lain. Kita sudah maklum, kita mungkin pernah dengar tentang saham, forex, kripto, dan yang terkini ada juga yang mula melabur dalam elemen instrumen yang disebut sebagai private mandate ataupun mandat persendirian. Jadi berbanding dengan ASB, kita sedia maklum instrumen pelaburan yang saya kongsikan seketika tadi disebut sebagai instrumen yang mungkin di bawah kategori yang berisiko tinggi. Jadi boleh sebenarnya kita nak menceburi dalam instrumen tersebut, tetapi kita kena ada ilmu yang lengkap. Jangan nanti nak melabur akhirnya lebur jadinya. Jadi untuk mengelakkan tuan-tuan perempuan, para penonton semua, daripada lebur dalam pelaburan ini, itu sebabnya Minggu Saham Digital ini kita bawakan untuk berkongsi banyak benda kepada anda semua. Jadi saya tak nak lengahkan masa lagi kerana saya ada dua orang otai yang akan membantu saya untuk berkongsi banyak perkara kepada anda semua, kerana tajuk kita hari ini adalah jaminan pulangan tinggi, boleh percaya atau sebenarnya ada risiko yang tersembunyi. Okey, ini dia di hujung sana. Saya rasa kita pernah bersama pada Minggu Saham Amanah di Pahang Di Pahang. Di Pahang 2017. Betul. Tapi tak berubah tuan Harap kita berubah. Kekal segak. Kita bersama dengan Cik Alwi Adam yang merupakan perunding utama dan pengarah urusan Izzaz Wealth Academy, yang juga merupakan seorang perancang kewangan berlesen yang aktif berkongsi ilmu pelaburan dan perancangan kewangan di bidang sosial. Anda type saja nama saudara Alwi Adam di Instagram, di Facebook, banyak betul. Bahkan ada kelas-kelas yang dibuat juga untuk membantu memberi ilmu kewangan. Tahniah tuan. Okey, baik. Dan yang kacak bergaya, yang muda tampan ini, kita pernah bersua tahun lepas. Itu pun Minggu Saham Digital. Betul. Ya. Ini dia, Mr. Aaron Tang, pengasas dan juga penulis blog Mr. Stingy, sebuah blog berkaitan pengurusan kewangan dan pelaburan, dan beliau juga sering menyumbang artikel untuk laman web seperti iMoney, Saiz dan Vulcan Post. Terima kasih juga sudi bersama untuk sesi kedua kita. Terima kasih Tuan Syaril, always a pleasure. Ini pun sama juga, kalau tengok dekat laman sosialnya, ada blognya, banyaklah yang dikongsikan nasihat-nasihatnya. Kenapa Mr. Stingy tu? itu soalan yang biasa orang tanya lah kan. Biasa. Mr. Stingy ni dia macam nickname saya. Okay. Sebenarnya saya bukan nak kata kita patut jadi kedekut atau stingy dalam traditional sense of stingy, bukanlah. Tapi saya punya kepercayaan saya, kita kena hidup dengan optimization, iaitu kita kena fokus pada benda yang bermakna. Baik. Dan kita jangan fokus pada benda yang tidak bermakna lah. Dan ini samalah dalam bidang pengurusan wang ataupun family dan sebagainya. Okey, baik. Mr. Alwi sendiri, sebelum kita masuk soalan-soalan yang agak kritikal jugalah untuk bagi nasihat kepada semua, santai-santai dulu. Situasi semasa tengok masa PKP okey ke tak? Bila semua orang bercakap pasal masalah kewangan dan sebagainya kan. Tetapi ada sesetengah pihak mereka nampak ini peluang juga dalam bidang pelaburan dan sebagainya. Saya tengok dekat media sosial ramai bersama dengan orang ramai kan nak belajar ilmu kewangan. Rasa-rasa dalam tempoh PKP ni macam mana perkembangan tentang ilmu-ilmu kewangan ni? Jadi krisis tu sendiri adalah satu trigger tau, catalyst. Betul. Yang mana orang mengalami masalah kewangan, jadi dia cuba mencari solusi. Okey. Jadi sebelum ni dia mungkin selesa, jadi dia tak nak cari kan. Jadi bila dirundung masalah, maka lepas tu dia baru mencari. Dan pada waktu krisis ni sebenarnya pendidikan kewangan dan juga
kesedaran kewangan dan juga pelaburan tu sangat-sangat meningkat. Dan pelibatan dalam pasaran modal, pelibatan dalam nak menyimpan dan sebagainya memang membawa orang cakap satu gelombang baru lah sebenarnya. Dan banyak pula instrumen-instrumen yang pada waktu tu menarik menarik dan juga ada of course yang tak berapa orang cakap tak berapa bagus tu lah. Jadi dia tumbuh bagai cendawan. Jadi kita nak kena tengok lah tu yang mana betul mana tidak tu. Ya, yang tu satu-satu kita akan sentuh lepas ni. Ya, betul. Okay, baik. Mr. Aaron, bila sebut tentang ASB, dalam kepala pasti orang ingat hujung tahun pulangan dividen. Dan kita tak nafilah sejak kebelakangan ini, tambah-tambah dalam tempoh pandemik dan sebagainya, pulangan dividen itu mula menyusut, berkurang dan orang mula beralih kepada instrumen yang macam Encik Alwi kau singkat tadi. Soalan saya, adakah benar sebenarnya dividen ASB yang semakin rendah ini menyebabkan sudah tidak berbaloi untuk melabur dalam ASB dan lebih baik mencari peluang lain yang dikatakan dividen pulangannya lebih lumayan? Tuan. Terima kasih Tuan Syaril. Bagi pendapat saya, memang ASB ni something very special. Memang berbaloi lagi. Kenapa saya cakap macam tu? Kalau kita berbandingkan dividen ASB, contohnya setahun tahun ni, tahun lepas, kalau kita bandingkan dengan 10 tahun, 20 tahun yang lalu, mungkin kita rasa, oh dividen sekarang dah tak begitu menarik. Tapi kalau kita tengok lanskap ekonomi dunia, memang dunia sekarang berada dalam satu keadaan di mana dia panggil low interest rate, kadar faedah yang rendah. Ini sama di merata dunia, bukan saja di Malaysia. Kalau kita pergi US, kalau kita pergi Eropah pun sama. Betul. So bagi saya lah tak begitu adil kalau kita nak katakan oh ASB dah tak berbaloi sebab dividennya rendah kalau kita banding dengan apa? Kalau kita banding dengan saham, sangat berbeza actually. Contohnya saham ni dia bukan macam ASB, dia tak ada jaminan modal. Betul. ASB on the other hand, dia ada harga tetap. Nilai dia memang RM1. Cuma yang berbeza dari tahun ke tahun ialah sama ada dividen lebih tinggi atau dividen lebih rendah. Maksud dia kalau kita melabur dalam ASB, memang kita tidak akan rugilah. Cuma dividen tinggi atau rendah saja. So kalau kita nak compare, memang ASB nak compare dengan macam saham atau emas atau mungkin kripto, tak begitu adil lah. Kalau kita compare dengan fixed deposit ataupun kadar simpanan tetap di bank, baru mungkin lebih adil lah macam tu. Okey. Itulah dia, ada untung, ada rugi. Betul. Dan Mr. Alwi sendiri pun bila sebut tentang pulangan ini, ialah itu saya suka sebut terserah pada ilmu kita lah kan. Untung rugi ni dia terkait dengan ilmu juga. Untung bagi Encik Alwi tak semestinya untung bagi saya. Dia lebih macam tu. Jadi ASB ni dia macam satu perkara yang untuk orang yang mungkin cetek ilmu ke dan sebagainya, mereka akan ada satu perasaan ataupun satu perkara yang boleh kita sebut safe lah. Tak adalah risiko tu agak tinggi. Dan kalau nak sebut ASB ni rugi, macam tak adil dan tak logik sebenarnya. Untung sikit itu bukan rugi, still untung tetapi tidak tinggi. Dan saya nak tahu daripada Encik Alwi jugalah, bila sebut tentang ada untung, ada rugi dan sebagainya, pengkelasan untuk risiko setiap instrumen pelaburan itu sendiri, apa yang kita boleh faham sebenarnya? Okey, sebelum kita melabur, dia ada satu mantra tau. Mantra ataupun rule of thumb. High risk, high return. Confirm? Okey, jadi tinggi risiko, tinggilah pulangan. Tetapi kita ni, semua orang lah sebenarnya kan, dia tak pandang yang depan tu, risk tu. Dia pandang yang belakang tu dulu. High return ya? Dia return je kan. Dan orang yang datang promote pada kita pun pandai juga. Dia tak datang bawa ceritakan dulu risiko tu. Dia ceritakan return tu. Dan memang emosi manusia ni dia nakkan benda yang best kan. Betul. So return. Berapa boleh dapat? 30% sehari sebagai contoh. Dia dah start dah dia punya calculation tu. Kalau letak ni sekian-sekian, sebelum ni kata tak ada duit, ada duit. Dapat juga cari. So mantra ataupun sebenarnya prinsip pelaburan yang memang kita pernah pegang dari awal adalah high risk, high return, low risk, low return. Jadi dari mana datangnya prinsip ni dan macam mana kita nak klasifikasikan? Saya senang untuk kita faham bila kita nak melabur, kita kena tengok tiga benda. Tiga.
Bahasa Inggerisnya yang first, security. Okey. Selamat. Selamat, betul. Selamat apa tu? Selamat capital. Modal pokok kita tu. Okey. Okay. So selamat ataupun security. Yang kedua, liquidity, kecairan. Betul. Senang ke nak ambil balik duit tu? Ataupun 30% sehari, tapi 5 tahun baru boleh claim. Oh. Tak boleh nak withdraw. Betul ke tidak? Betul, betul. Okay. Kemudian yang ketiga tu baru profitability. Kebolehuntungan. Okey. Untung ke tidak. So 3 benda tu sebenarnya ciri-ciri untuk kita tengok pelaburan tu pada kategori mana. Okey. Jadi mungkin pulangannya tinggi, tetapi ada risiko turun naik modal tu. Baik. Jadi bila ada risiko hilang modal, kurang modal, Okey. dan juga dia punya turun naik itu katalah sehari tu, setiap minit berubah. Ada yang setiap hari berubah. Ada yang setiap bulan berubah dan ada yang tidak pernah berubah. Okey? Jadi itu faktor yang pertama. Modal kita tu selamat ataupun tidak. Kalau modal tu selamat, risiko rendah. Kalau modal tu dia punya nilai kan, turun naik dalam kadar masa yang macam mana? Semakin cepat dia turun dan naik, semakin tinggi risiko dia. Kena faham empat tu. Macam mana nak klasifikasikan. Katalah hari ni masuk RM1, petang dah jadi RM2. Tinggi pulangan, tapi mesti tinggi risiko dia. Kalau dia naik RM1, tahun depan baru RM2, mungkin sederhana. So itu yang yang pertama dari segi modal tu. Okay? Modal tu dia punya nilai dia turun naik dan berapa kerap turun naik tu. Okay? Macam saham sebagai contoh kan. Bukannya panggil apa hari ni dan esok, dia sebenarnya satu saat tu. Dah bertukar lah. Maknanya risiko dia tinggi. Jadi modal kita tu kejap naik, kejap turun. Kemudian yang kedua adalah liquidity. Okay. Liquidity ni pula kalau susah nak keluar, ataupun panggil apa, ada bond dan sebagainya, yang ini kiranya risiko tinggi. Sebab kita tak boleh nak ambil. Berbalik semula katalah yang macam saham tadi kan. Saham tadi dia turun naik, memang cepat, tetapi dia liquid, dia cair. Bila-bila masa anda boleh jual dan juga beli. Betul. Dibuka. Jadi kat situ dia rendah, maknanya dia very liquid, risiko dia rendah kat situ. Jadi kita kena balance kan. Ada salah satu instrumen ataupun pelaburan masuk dapat 5% sebulan, tapi boleh claim lepas 2 tahun. Ada lock-in period. Bila ada lock-in period, bermakna dia risiko tinggi. Baik. Contoh macam hartanah kan, kita beli sekarang, ingat ke senang nak jual? Betul. Tak berapa senang nak jual kan. Lagipun nak beli pun 6 bulan prosesnya. Nak cari pembeli nanti. Jadi kat situ maknanya dia bukan risiko rendah dari segi liquidity, kecairan. So poin yang kedua ni kita perlu analisa juga untuk sesuatu pelaburan. Yang ketiga tu senanglah. Profitability. Itu yang kita nak dengar. Itu yang orang nak tengok. Jadi yang ini yang high risk high return tadi. Jadi kalau dia boleh menjanjikan, bukan janji pun, boleh memberikan pulangan yang tinggi, maka mengikut formula finance kewangan, high risk. Kalau dia bagi rendah, maka dia low risk, risiko rendah. Jadi itu klasifikasi, dan secara mudahnya kita tengok risiko dan juga pulangan ni kan, risk and return ni. So dia ada risiko rendah, risiko sederhana dan juga risiko tinggi. Jadi dia datang daripada 3 elemen tadi. Jadi kalau kita nak analisa satu benda, tengok 3 benda tu, dan juga dia ada klasifikasi rendah dan juga sederhana dan juga tinggi. Kita ambil contoh lah kan, ASB sebagai contoh. Selamat tak modal? Confirm selamat, dijamin. Selamat, dijamin lagi. Betul. Senang tak nak keluarkan? Betul. Anytime macam saving account pun. Dia punya liquidity. Kemudian dia punya return okey ke tidak? Ya, ini jawapan daripada Mr. Aaron tadi. Kalau kita nak compare rendah ke tinggi, kita compare dengan apa? Compare dengan dia punya benchmark. Benchmark SB adalah saving account. Ataupun FD. Jadi tinggi ke tidak? Almost double. Daripada benchmark dia, maka kita kata pulangan yang bersesuaian dengan benchmark dia. So bila kita tengok 3-3 ni, maka sebenarnya risikonya rendah. Kan mudah macam tu kan. Kalau kita ada panggil mantra tadi satu, kita faham, guna rule of thumb tadi. Kita ambil contoh yang
mungkinlah orang-orang muda sekarang ni tengah hype sekarang ni mungkin kripto. Betul. Okay. Jamin modal ke tidak? Kemudian panggil apa, liquid ke tidak? I think it's liquid. Okay, dia punya exchange is liquid. Kemudian profitability. Okay, kat profitability tadi dah memang apa, high risk, tiada jaminan modal, dan satu hari boleh turun berapa banyak, boleh naik berapa banyak. Jadi dia sebenarnya high risk. Saham pun benda yang sama. Okay, dan semua benda ni kita boleh cakap apa, faham. Not everything is created equal. Bukan semuanya sama. Tak boleh pukul rata semua instrumen tu sama. Jadi kita kena tengok dia punya kategori. Rendah, sederhana dan juga tinggi, dan melaburlah mengikut selera sendiri. Melaburlah mengikut selera sendiri. Wah, lain orang yang suka selalu bagi ceramah pasal kewangan. Dia punya susunan formula dia lain macam. Okey, baik. Terima kasih banyak Encik Alwi. So saya rasa penonton semua faham. Saya duk jengah-jengah juga dekat Facebook MSD. Kalau anda yang mungkin baru bersama kami di Facebook MSD, tolong share supaya lebih ramai lagi orang yang menonton. Sekarang hampir dah lebih 300 penonton di sana. Moga-moga kita sampai sasaran lebih 1K ke atas. Barulah seronok sikit penceramah kita. Dia mood penceramah ni lain macam dia. Bila lagi tinggi dia gairah dia lain macam semangat dia lain macam. Okey. Tadi disebut kripto. Saya pun nak tanya lanjut tentang kripto selepas ini. Cuma ada juga orang tanya tentang high risk high return satu hal, low risk low return satu hal. Ada ke low risk tapi high return? Ini jenis orang nak selamat tu kan. Dia nak yang risiko rendah tetapi masih lagi nak yang pulangannya tinggi. Bolehkah kita sebut dalam instrumen pelaburan ada elemen itu, Mr. Aaron? Ada, memang ada. Okay. Namanya ASB. Okay. Nah, betul. Bukan sebab ini dianjurkan ASB kan, ASNB kan. Tapi kalau kita compare, I dah banyak buat study pasal jenis-jenis pelaburan dekat Malaysia ni kan. Okay. Memang pada pendapat saya pun nak pelaburan yang low risk, high return kan. Semua orang nak kan. Tapi kalau kita biasa tengok macam Tuan Alwi dah explain tadi, most investment tu dia high risk, high return atau mungkin medium risk, medium return dan sebagainya. Okey. Tapi antara semua pelaburan yang saya pernah tengok dekat Malaysia ni, ASB ni agak special lah. Macam Tuan Alwi explain tadi tu, dia punya benchmark itu is versus fixed deposit. Macam fixed deposit sekarang kalau tengok promosi mungkin boleh dapat 2%, 3% satu tahun. Betul. Tapi ASB dia bagi mungkin 4.5, 5% dan sebagainya. So return dia almost double, tapi tahap keselamatan dia, risikonya is basically almost exactly the same macam bank lah. So these two saya cakap, that's why ASB ni satu contoh pelaburan di mana risikonya sangat rendah, tapi return dia based on the risiko, risk versus reward dia sangat tinggi. Itulah saya cakap ASB. Memanglah you boleh, mungkin you nak melabur dalam saham kan. Saya bagi satu example lah, Tuan Syaril. Okay. Mungkin kita ambil example saham glove stock, sarung tangan. Okey. Tahun lepas Januari 2020 saya ambil contoh satu syarikat, harga saham dia sekitar RM1.50 untuk syarikat tu. Pada bulan Ogos 2020 harga dia dah sampai RM9.40. Wow. Okay, so basically dalam 8 bulan dia dah naik 5 point something times. Okay, kita letak RM1,000 dah jadi almost 6,000. Okay, kita letak RM10,000 dah jadi 60,000. almost 60,000. Betul. Tapi andai kata let's say bulan Ogos 2020 kawan kita datang kepada kita kan, Tuan Syaril, takkan you tak nak invest glove stock? I dah untung 5 times, takkan you tak nak? Okay, Tuan Syaril pun kata okey lah, okay, jom let's go all in kan. You untung, I masuk lah. Let's go all in. I letak 10,000. Okay, pada harga paling tinggi around RM9.40 kan. Semalam I tengok pagi tadi I tengok harga saham syarikat tersebut dah jatuh sampai RM2.40. Okay. Nilai dia dah kurang 75% daripada peak. Okay, so apa message yang I nak sampaikan, bukan kita tak boleh melabur dalam glove stock, bukan kita tak boleh melabur dalam saham. Okay, apa yang I nak sampaikan sini ialah volatility boleh naik turun, aset yang boleh naik mendadak boleh juga turun mendadak. So that's why kalau kita compare dengan something macam ASB, risk versus reward dia memang sangat tinggi lah. Okey, itulah dia. So kena
kena istiqarah dulu. Kalau kita yang pegawai Islam ya, malam-malam solat hajat dulu sebelum nak letak dekat yang pulangan yang berisiko tinggi ni. Kita kena bertindak adil juga. Ada setengah orang memang mereka nak jalan selamat, tak nak ambil risiko tinggi. Tapi kita tak nafilah, Mr. Aaron, Mr. Alwi, ada orang yang suka risiko tinggi sebab bagi dia tak apa, rugi-rugilah, itu adat. Yang penting untung akan ada. Ada orang yang ada prinsip yang sebegitu. Jadi untuk berlaku adil kepada mereka yang suka dalam risiko tinggi ini, apa nasihat yang kita boleh bagi supaya walaupun masuk dalam instrumen yang high risk, tetapi mereka masih lagi ada guideline supaya tak masuk secara ikut orang, sembrono, orang untung kita untung, tak? Macam mana Cik Alwi boleh bantu kita bab tu? Okey, kategori pelabur Yeah. Macam kita cakap tadi, not all instrument are created equal. Yes. Bukan semua instrumen sama. Dan juga bukan semua pelabur sama. Betul. Dan kita tidak boleh memaksakan seorang itu ikut cara kita. Betul. Kalau dah memang dia risk seeking, yang kita panggil orang yang memang mencari dan juga jenis daredevil. Ataupun dia memang duit banyak. Kan? Dia kata, I dah penuh dah SB. So Letak mana? nak letak mana lagi? Betul ke tidak? Jadi setiap pelabur tu memang berbeza, dia punya selera dia tu. Selera risiko, risk appetite. Jadi kita tak boleh nak halang, tetapi macam mana bahaya pun, macam mana tinggi risiko pun, satu mantra lagi satu mantra lagi untuk siapa pun di luar sana kalau kata nak buat pelaburan, risk management. Yes. Okay, risk management. Walaupun you memang memang suka risiko, memang tak kisah duit tu habis dan sebagainya, tapi tetap kita kena letakkan benchmark ataupun threshold. Okay? Berapa banyak kita sanggup rugi? Okay? Jadi kalau masuk saham sebagai contoh, fikir dulu. Okay? Kita dah faham dah, high risk high return, it's okay. Kan? Sebab yalah yang selamat tu dah ada. Sekarang nak masuk yang berisiko tinggi. Tapi berapa level ataupun darjah absorbance kita tu, kita punya tolerance kita. Kita selalu tanya, kalau saya pun sendiri, tuan masuk 100,000, sampai nilai pelaburan tu berapa yang tuan baru rasa tertelan air liur. Okey, sekarang 100,000, kemudian dia jatuh jadi 70,000. Tuan okey tak? Kemudian dia akan fikir, okey lagi kot. Okey. Kalau dia turun 50,000, tak boleh lah macam tu. So kita sebenarnya kena test diri kita lah. Okey. Dan itu yang secara asasnya, secara ringkasnya pengurusan risiko. Hanya ambil risiko yang kita mampu tanggung. Okey. Dan of course, jangan gunakan duit-duit yang kita nak guna ni, yang komitmen. Gunakan duit lebihan yang memang kita sanggup laburan tu. So keyword tadi ialah pengurusan risiko. Jangan ikut orang lain. Orang lain perutnya lain. Orang lain seleranya lain, lidahnya lain. Betul. Okay? Kalau kita hanya kita panggil membabi buta. Ikut orang sebab orang tu dah berjaya, sebagai contoh kan. Orang yang dah berjaya tu, dia punya simpanannya berapa? Dia punya backup plan dia macam mana? Kita ni kena tengok diri kita. Itulah pengurusan risiko. Jadi masuk dalam satu instrumen, yang kita dah tahu dia punya selok-belok instrumen tu, apa instrumen tu boleh janjikan kepada kita, dan juga risiko dia, dan kita kena benchmark berapa banyak, 20% ke, 30% ke, 50% ke. Jadi tepuk dada, tanya selera, dan be honest with yourself. Ada orang sebenarnya kita panggil dalam trader punya community ni, kita panggil hope analysis kan. Dia meletakkan tawakal dalam pelaburan tu, which is sepatutnya tak ada masalah. Betul lah. Tapi blind tawakal, I would say. Benda yang baseless. Betul. Tidak ada apa-apa basic. Dia tawakal ni, kita dah buat segala jenis study, kemudian dah buat pengurusan risiko, lepas tu barulah tawakal. Dan tawakal pula adalah level cut loss dia, betul ke tidak? Tapi kalau hanya masuk dan berharap dah sampai 75% tadi, glove ni stop tadi kan, 75% dah jatuh, kemudian boleh lagi ni,
Yeah. The apa the sun will shine upon us again. No, okay? Benda tu benda yang perlu dielakkan lah. Disiplin dalam mana kita nak masuk benda-benda yang berisiko. Okay? Baik. Okey, kita jengah juga di Facebook pada ketika ini ramai juga yang komen. Azura kata yang penting ilmu di dada. Betul lah tu kan? Nak ilmu, inilah platformnya. Kita sedang memberikan ilmu secara percuma, tak dibayar, dan anda boleh kutip banyak ilmu, dan kalau nak tanya soalan boleh teruskan. Azura kata juga jangan ikut orang. Betul. Azriman kata jadi investor, jangan jadi trader, low risk high return. Tak boleh juga macam tu kan. Ada setengah orang dia suka trader, ada setengah orang dia suka jadi investor. Poket masing-masing, perut masing-masing. Yang penting melaburlah dengan ilmu. Siapa lagi sebut ni? Azriman kata tadi duit tak akan hilang selagi tak jual. Ini yang ramai sebut tentang floating loss tadi kan. Saya pun bila buat dengan ASNB ni dah beberapa tahun, saya pun banyak berani sikit lah. Belajar tentang saham sikit, belajar tentang kripto sikit, belajar tentang forex sikit. So baru saya faham dengan detail lah. Dulu duk tanya-tanya tu teori je. Sekarang tanya hasil pengalaman sendiri, pernah rugi. Dan floating loss ni antara satu hal jugalah. Bila kita nak go to mana-mana instrumen pun, mereka yang promo dekat kita kata, Syaril jangan risau, floating loss, you tak rugi kalau you tak jual. Okay, saya dengar ayat tu mula-mula macam, okay, menarik. Tapi bila kita rasa sendiri, berapa lama nak floating loss ni? Dia baru timbul perasaan tu kalau kita rasa sendiri. So kalau dalam instrumen seperti kripto, ini agak baru di Malaysia kan. Orang dulu-dulu tak berapa berani. Orang tak percaya pun apa benda kripto ni. Tapi saya tengok tahun 2021 ni orang dah mula berani. Dan ramai juga yang dah dapat keuntungan daripada kripto sebagai contoh. Nasihat Tuan Aaron sendiri yang saya rasa memang dalam bidang kripto juga, melihat pasaran semasa ini, adakah boleh kita cuba melangkah masuk ke pasaran macam kripto ni? Baiklah Tuan Syaril, macam Tuan Alwi punya advice mantra tadi, memang saya sangat suka lah. Sebab actually advice yang dia bagi itu, dia apply kepada semua jenis pelaburan. Bukan untuk saham saja, bukan untuk fixed deposit saja. Advice yang Tuan Alwi bagi tadi itu boleh kita guna untuk melabur dalam kripto juga. So first yang paling important, kita tengok risk appetite kita. Adakah kita sanggup mengambil risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan potensi pulangan yang lebih tinggi. Itu first thing lah. Second thing is risk management lah. Kalau misalkan kripto kita jatuh 20%, 30%, adakah kita okey? Boleh tak kita tidur malam? Tidur nyenyak boleh tak? Setengah orang okey, 70-80% pun mungkin dia panggil apa, diamond hands kan. Dia hati kental kan. Model. Tapi some people 10-20% pun dia dah rasa, oh this is not for me. Bagi mereka yang macam tu, saya rasa mungkin you boleh tengok investment pelaburan yang lain lah. Banyak je investment yang boleh bagi kita target investment, for example 8%, 10%, di mana volatility dia atau naik turun dia tidak begitu serius macam kripto. So berbalik kepada advice Tuan Alwi tadi lah, kita tengok risk management, kita tengok risk appetite. Dan kalau kita nak mula dalam kripto, jangan kita letak all in kan. Ini bukan berjudi, ini melabur. Kalau kita nak belajar, kita start dengan amount yang kecil dulu. Betul. Contohnya kalau kita guna platform yang diluluskan di Malaysia ni, boleh start RM1 pun boleh start melabur dalam kripto, RM10 pun boleh start. So ambil dia sebagai pengajaran. Jangan kita nak tamak, nak cepat kaya dulu kan. Ambil mungkin first step, kita belajar dulu. Dan dari situ kita boleh tengoklah sama ada pelaburan kripto ni sesuai untuk kita atau tidak. Mula-mula tu rasa nak belajar. Tapi bila duk search tu ada buy call dan sebagainya, dia jadi macam emosi kita terganggu kan. Tapi dia kembali kepada asas lah. Kripto ni dia lebih kepada yalah, cara baca chart dan sebagainya kan. Kalau kita tak tahu benda tu, dia akan jadi go to sembrono lah, go to pejam mata, tawakal tu ala Allah lah kalau agama Islam. Okey sini so bahaya jugalah. Tapi rugi pun ada juga, memang tidak dinafikan. Mr. Aaron sendiri pun dulu pernah cerita kan, dalam blog pernah rugi yang banyak lepas tu barulah dia rasa macam wow. I think I rugi 80% lebih 80%. Sebab I invest, time tu I invest, I baru juga. I pilih coin-coin yang macam ngarut sikit lah. Very very speculative punya coin. Dia bukan kripto yang dah established macam Bitcoin atau Ethereum. Saya pilih yang coin-coin baru.
nilai dia sudah jatuh lebih daripada 80%. Wow. So itu pengajaran kepada saya lah. Tengok So Otai sendiri pun pernah loss tinggi juga. Okey, kripto satu perkara. Satu bab lagi kalau sebut saham dan forex, kita memang, saya rasa semua orang pernah dengar kot saham dan forex. Bahkan banyak kelas-kelas tentang saham. Awal tadi, masa intro tadi saya sebut satu perkara, timbul era ini adalah tentang private mandate sebagai contoh. Ini tentang orang yang mungkin berduit tetapi malas nak tengok chart, malas nak beli, nak buy and sell sendiri. Maka ada satu organisasi ini, mereka menawarkan khidmat untuk tolong jaga pelaburan, private mandate, kita jaga secara persendirian. So melihat kepada suasana semasa private mandate ini sendiri, untuk orang yang ada modal, apa yang Tuan Alwi boleh share kepada kita? Okey, sebenarnya private mandate ni bukan benda baru. Betul. Kan? Dia sebenarnya benda yang dah lama ada, I think for 30-40 years pun. Tetapi kepada institutional punya investors, kiranya instrumen kayangan lah. Sebenar-benarnya. Betul. Dan saya pun dari segi recommendation about 10 years dah private mandate. Ataupun mandat persendirian. Jadi first and foremost, kalau kita nak faham tentang private mandate ni, persoalan ramai orang tanya, adakah dia berlesen? Betul ke tidak benda ni? Sebab dia berkait rapat dengan, contohnya orang menawarkan servis tolong tradekan. Boleh faham? Betul. Dan servis tolong tradekan ni adalah servis yang kalau tidak berlesen, memang satu aktiviti yang melanggar undang-undang, dan hukuman dia bukan calang-calang punya hukuman. Dia 1 juta dan 10 juta tak silap saya dia punya penalti, dan boleh dipenjarakan. Mana boleh kita senang-senang ambil duit orang, deposit taking kan, kemudian tolong tradekan, tak boleh. Jadi jalan keluar ataupun cara yang berlesen sebenarnya adalah melalui private mandate ni. I see. Jadi sebagai contoh, institusi sebagai contoh KDSP ke SMB pun, dia akan appoint, dia akan lantik fund manager untuk uruskan duit dia. Ya, ini kira yang luar punya lah. Jadi kat situ sebenarnya investor yang pemilik modal memberikan mandat kepada fund manager tu untuk buat apa yang sepatutnya. Sebagai contoh, you hanya boleh invest dekat blue chip company je, you jangan invest kat tempat lain, dan juga buat risiko macam ni, return yang saya expect katalah 8% setahun. Itu mandate. Ataupun dia kata you invest dekat US, masuk saham-saham teknologi sahaja. Dia yang bagi mandate tu maksudnya private mandate. Dan dia berbeza dengan unit trust tu sendiri, unit amanah. Unit amanah tidak ada personalization. Kita masuk sekali kan, Syaril masuk, Aaron masuk, saya masuk satu dana. Private mandate dia adalah sebenarnya macam unit trust juga, tapi dia customize untuk kita, spesifik untuk kita lah. Spesifik untuk kita, dan kita yang beritahu, you invest kat sekian-sekian, risiko dia sekian dan sebagainya. Yang boleh jual dan beli itu adalah fund manager yang berlesen dengan Suruhanjaya Security. Mesti berlesen punya. Dia tak boleh tiba-tiba jumpa kat cyber cafe orang offer. Ataupun sekarang ni kan banyak Facebook ads tu kan. Letak gambar, saya banyak kali juga kena. Gambar kita kena tampal situ, kemudian modal dah untung dalam masa sejam. Punyalah tipu kan. Jadi panggil apa, kalau kita nak pulangan tinggi, kita kena beli, kita kena labur ataupun kita kena dagangkan, trade sendiri dekat pasaran saham. Tapi orang tak ada masa. Betul. Dan juga skill tu. Skill tu very important, sangat-sangat penting. Jadi pilihan yang biasanya ada adalah masuk dalam unit trust. Tapi unit trust ni macam sama dengan orang lain. Jadi yang mungkin ada modal lebih ni, sebenarnya ada avenue ataupun instrumen yang you boleh masuk, dan juga you boleh appoint fund manager yang berlesen untuk laburkan dan juga uruskan on behalf of you. So itulah mandate dia. Dan sebelum ni benda ni non standardized tau. Jadi pergi kat mana-mana investment house, fund manager, you boleh buka kalau modal tu besar. Tapi as we go along, dan market pemasaran pun makin lama makin inovatif kan.
So ditawarkan kepada retail investor. Ya, betul. Okay, jadi ada beberapa penyedia, operator, which is fund manager sebenarnya yang offer private mandate punya opportunities ni. Okay? Jadi bila benda tu pergi kepada retail, okay, dia biasanya ada package dia. Okay? Package ni maksudnya retail investor sebenarnya tak tahu sangat nak suruh mandate apa. Sebab dia tak ada ilmu dan sebagainya. Jadi ada package dia, skim dia lah maksudnya. Yang ni untuk US global stocks. Betul. Okay. Yang ini you nak masuk CFD ke option whatever lah kan. Okay. Yang ini you nak masuk China. Yang you nak masuk Indonesia, you nak masuk India dan sebagainya. Ada package panggil apa yang tersendirilah. Okay. Dan kita boleh pilih. Okay. Jadi dia combine the best of both world. You nak masuk direct exposure kepada saham, tapi you tak ada masa dan juga you mungkin orang cakap apa, hati tak kental sebab nak tengok turun naik tu kan. Jadi you appoint fund manager untuk urus on behalf of you. Baik. So it's somewhere between unit trust, normal punya unit trust dengan saham. Okay, so it's somewhere in between. Okay, Betul. so unit trust ada low risk, ada medium risk, ada high risk. Kalau kita kata dari segi asset class, dia adalah medium risk sebab dia professionally managed by fund manager. Baik. Saham ni high risk. Okay, jadi private mandate ni somewhere in between. Somewhere in between. It's medium to high. Okay, kalau tengok dia punya panggil apa, asset class lah kita panggil. Kemudian kalau nak lagi tu yang crypto, so far tak ada private mandate crypto lagi. In fact, apa namanya global ataupun yang apa investment bank yang besar baru start nak buat ETF. Okay. So unit trust, ETF satu level. Baik. Atas dia private mandate, atas lagi saham tu ataupun equity, itu kalau beli sendiri. Yang kita tak uruskan sendiri. So sebenarnya satu instrumen yang pada saya lah sangat-sangat menarik sebenarnya. Tapi ingat dia tak sama dengan unit trust biasa. Kita boleh dapat untung yang tinggi sebab direct exposure. Maknanya saham yang dibeli oleh fund manager dalam private mandate adalah hak kita. In fact kita boleh transfer masuk CDS account kita pun. Sebenar-benarnya lah kalau buat yang local punya market. Kalau yang beli option tu lain. Jadi orang cakap apa, risiko dia tetap lebih tinggi daripada unit trust. Kemudian mungkin rendah sedikit daripada kalau kita beli direct, kalau kita tidak ada kemahiran dan juga kemampuan lah. Jadi kalau kita nak masuk sangat, it's okay pada saya, buat risk profiling dan sebagainya, dan tengok performance fund manager tu macam mana. Kalau power, letak lagi. Kalau tak power, beli sendirilah. Kalau saya boleh celah tentang private mandate, Mr. Aaron, yang saya faham adalah kita kena tahu tentang minimum capital dengan jaminan profit tu. Sebab dulu-dulu mungkin modalnya certain level 1 million, 500k, 100k. Tapi sekarang saya tengok yang paling minimum 50k pun dah boleh private mandate. Dan saya nak tahu tentang jaminan profit tadi. Ada setengah orang setahun 50% confirm. Bolehkah kita sebut begitu ataupun macam mana? Untuk unit trust, private mandate dan juga saham, kalau ada package instrument, tidak ada jaminan pulangan. Profit, yang ada hanyalah tentative ataupun track record. Jadi kalau ada biasanya ejen lah ni, ejen yang promise jaminan ini biasanya tak betul. Jangan percayalah. Betul. Track record tu yang dah berlaku. Kemudian track record tu orang lain punya. You kena ingat benda tu. Jadi tidak ada jaminan pulangan dan tidak boleh ada jaminan pulangan untuk private mandate ni. Lagi-lagi untuk equity, betul ke tidak? Dan dia ada charge dia. Itu kita kena tahu juga tu. Tahu. Jadi as a upfront punya fee dia macam normal untuk unit trust 3 to 5%. Kalau kita compare beli saham direct memang agak tinggi lah. Tapi sekarang ni kita nak leverage ataupun nak gunakan kebakaran orang lain kan. Kemudian annual fee macam biasa 1 to 2%. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Kemudian yang biasanya dekat private mandate ni dia ada performance fee. Charge prestasi. Yang mana kalau kata dia benchmark, benchmark minimum dia boleh buat 5%. Kalau dia boleh buat lebih daripada 5%, kat situ akan ada performance fee. 10% daripada extra. Let's say dia buat 10%, so 5% extra. So dia kalikan berapa persen yang dia minta. Ada yang letak 30%, ada yang charge 20% dan juga 10%. Katalah dia charge 10%. Daripada 5% tu maknanya 0.5% extra. Dan kadang orang cakap, you apa nama ni, apa cakap apa,
untung makin sikit lah, okay? Tapi ini sebenarnya penting untuk motivation kepada fund manager. Betul. Kalau panggil apa, KPI dia just 5%, okay? Apa motivate dia untuk bagi you lebih kan? So kalau dia boleh bagi you 30% ataupun boleh perform 30%, so ada extra untuk dia. So win-win situation. Betul. Okay? So kita leverage kepada masa dia, expertise dia. Dan sebenarnya dekat apa macam unit trust ataupun private mandate ni, kita sebenarnya nak leverage dia punya knowledge tu. Sebab there's a lot of instrument yang ada dalam pasaran. Okay? Kita pun ada kerja kita, betul ke tidak? Betul. Jadi kita nak panggil apa, nak analisa satu syarikat tu makan masa. Setuju. Jadi pada saya win-win situation dan jangan panggil apa, jangan dibutakan sangat dengan janji-janji return tinggi tu. Baik. Contoh private mandate US naik tinggi. Okay? Itu orang yang dah masuk awal. Okay? Yang masuk lambat semua, be rational. More apa, dapat 8 ke 10% itu pun dah cukup okey. Kepada ejen-ejen pula janganlah janji bulan dan bintang. Jadi bagi yang normal punya aje. Okey, saya rasa banyak ilmu yang kita boleh dapat tu sebab kadang-kadang kita ingat 50,000 kita letak tu 100% 50k for investment, tapi taklah, fee tu kita kena tahulah. Ini penting sesi ini sebenarnya. Baik, saya nak beralih kepada Mr. Aaron. Ada satu komen di Facebook. Siha Taha, dia kata mana lebih baik dalam pelaburan jangka panjang untuk M40 sebagai contoh. Ini susulan kepada soalan saya terkait dengan apa yang Mr. Aaron pernah cerita sebelum ni. Kalau kita ada satu dana, kalau boleh letaklah dalam bakul yang berbeza. Jangan put on one bucket saja kan. Mentang-mentang lah ada, saya ada dana 10k. Satu channel je, dan bila channel ni jatuh, sadaqallahul azim. So nasihat kepada yang mungkin taklah banyak duit sangat, taklah tak ada duit. M40 ni kita katakan golongan yang di pertengahan lah. So susunan bucket mana yang sesuai untuk mereka sebenarnya, Mr. Aaron? Yeah. So sorry ya. Kalau kita tengok ini pendapat saya untuk boleh katakan kebanyakan orang, most people punya advice lah. Betul. Okay. Saya rasakan first of all, macam Tuan Alwi cakap tadi kan, most people kita ada kerja, okay? Kita kerja full time, okay? Balik kerja kita, apa kita nak buat? Actually kita nak makan malam, kita nak rehat dengan family kita. Betul. Kalau ada cuti, apa kita buat masa cuti? Kita nak pergi melancong, kita nak pergi mungkin try restoran baru. So lifestyle atau cara hidup most people, saya rasa pada hari ini kita bukan professional investor, ya. Saya rasa most people dia tak ada cita-cita pun nak jadi professional investor. I nak belajar baca carta, I nak ikut technical analysis semua. I rasa tak ada pun. Mungkin 1%, okey? 1% daripada populasi kita mungkin dia nak jadi professional investor, dan memang saya pun respect lah siapa yang masuk dalam kategori itu. Okey? Tapi orang yang lain, I rasa pelaburan pasif, okey, pelaburan pasif memang sesuai untuk golongan ini. So contoh pelaburan pasif satu ialah ASB. ASB contoh terbaik lah. Okey, ada juga pelaburan pasif yang lain seperti contohnya robo advisory, di mana kita gunakan macam teknologi untuk dia robo advisor ni dia akan invest dalam ETF, okey. So dia akan menggunakan sikit AI lah, artificial intelligence untuk tolong kita invest. Ada juga pelaburan pasif yang lain seperti unit trust ataupun ETF juga. Okey. So bagi saya, kalau kita tak nak pening, kalau kita tak nak macam I ada 10,000, I divide 2,000 I letak sini, 2,000 I letak sana. Pelaburan macam ASB ni sangat sesuai lah. Okey. Kenapa saya cakap macam itu? First, dia selamat. Second, dia convenient. Hampir semua perkara boleh dilakukan online, okey. Dan third sekali, macam kita cakap tadilah, pulangan dia ialah quite consistent dan melepasi benchmark. Okay. So memang kalau I tengok dalam banyak pelaburan dekat Malaysia ni, saya sendiri pun tak dapat invest dalam ASB sebab saya tak ada status Bumbu Putra. Saya boleh invest dalam amanah saham yang lain. Betul. Tapi kalau saya imagine kan, mungkin dalam parallel universe kan, kalau saya sendiri ada peluang, memang saya akan maksimumkan lah ASB saya. Itulah kan orang kita yang ada peluang ni kadang-kadang tak nampak peluang ni kan. Jadi
nasihat kepada kawan kita tadi pun, kita pilih satu instrumen dan kalau boleh pecah-pecah lah. Saya nak tanya Cik Aaron juga, kalau kita ada modal lebih sebagai contoh, ada orang dia tak nak pening lah, alamak saham lagi, kripto lagi, ni lagi, hartanah lagi, tak, saya nak satu je, dia kata, dia fokus satu. Tapi sebenarnya dalam satu bucket tu dia lebih berisiko tinggi. Better kita pecahkan kepada beberapa instrumen, itu lagi selamat ke macam mana? So kalau kita invest dalam benda macam ASB, kalau dari pandangan luar kita cakap, oh saya invest dalam ASB. Actually ASB tu dia bukan satu benda. ASB tu dia fund manager. Dia akan mengambil dana kita, dia sendiri akan pecah. Okay, dia invest maybe 50% dia letak equity, 20% dia letak di financial institution. So pendek kata, dia dah melakukan semua, he's done all the hard work for us. Okay, kita hanya melabur mungkin RM100 ke RM500 every month. Dia akan melakukan semua diversifikasi untuk kita. So kita relax je, kita boleh enjoy dekat rumah. Kita biarkan ASNB lakukan semua kerja yang susah. Okay, baik. Si Hataha kata lagi tak pernah explore investment yang lain kecuali saham ASB je. Bagus lah tu sebenarnya. Kalau ada yang pandai minta PM saya. Terus suruh PM. Tapi you dah buat benda yang bagus dah sebenarnya dalam ASB. Kalau ada mungkin dana lebih ataupun dah maksima dah dalam ASB, baru kita cerita. Kalau tak maksima lagi, mungkin boleh fokus kat ASB. Tapi saudara Hussein, saya menjurus kepada saham juga. Cik Alwi boleh kongsikan apa pandangan ahli panel tentang saham IPO? High risk juga ke IPO? Kalau boleh saya ringkas. IPO ialah saham senayan awal. Awal, yes. Maknanya first time company tu nak masuk dalam exchange ataupun bursa tu sendiri. Okay. Sebenarnya dari segi analisa lah, kalau kita buat analisa saham ni, biasa kita akan pakai fundamental analysis kan. Okay. Dan juga satu lagi yang mungkin agak advance sedikit, dia pakai ilmu carta tu, technical tu. Okay. Technical analysis. Bila IPO ni carta tu tak ada. Sebab harga tu belum didagangkan. Betul, permulaan. Jadi kita dah tempang satu tu. Satu cara untuk analisa. Tapi kita masih boleh bergantung kepada fundamental analysis. Okay. Fundamental analysis yang mana kita kena tengok dia punya financial statement, okay? Business model dia macam mana, okay? By right, first and foremost tengok dia listing dekat mana, main market ke dekat east market. Dulu panggil main board dengan second board kan. Dululah. Sekarang main market dengan east market. So beza dia kalau kata orang cakap yang senang punya kan. Okay? Kalau kita tengok IPO tu masuk kepada main market, maksudnya business model dia dah tested. Business itu memang no brainer lah, boleh buat duit. Okay? Kemudian dah ada profit test, 3 tahun biasanya dah buat profit, baru boleh pergi main market. Betul. East market tak perlu untung, dan biasanya business model dia itu belum tentu berjaya lagi. Biasanya saham-saham teknologi lah. Okay. Tapi kalau dia jadi, yang ini kita pioneer lagi. Kita pioneer lah, tengok macam apa Inari ke apa semua tu kan. Dulu pun cerita. Okay. Jadi kena tengok one by one. Seperti biasa, not all IPOs are created equal. Bukan semuanya sama. Jadi kita tengok dia punya prospectus dan juga kenapa dia nak senaraikan di bursa. Betul. Duit yang dia dapat daripada pelabur tu dia nak guna untuk apa? Okay. Dan kita kena berminda pelabur lah, kena jadi businessman sikit. Bila orang minta duit kita kena tanya dia guna duit tu untuk apa. Kalau dia kata duit ni hanyalah untuk bayar hutang, kita macam tak berapa go sangat lah kan. Okay. Tapi kalau dia kata ada sedikit bayar hutang, dan kebanyakannya nak buka kilang ke, nak buka branch baru dan sebagainya, which is expansion. Okay. Yang itu kita boleh nampak growth prospect. Prospek untuk dia membesar lagi lah. Jadi first and foremost, saya sebenarnya dah jawab secara indirect tadi, bagus ke tidak, bahaya ke tidak. Jadi kita tengok bisnes dia. Kalau kita dengar, syarikat ni sebagai contoh, barang yang memang biasa kita beli, kedai RM2 sebagai contoh. Betul. Kan? Tak menyebutlah yang directnya apa. Kan? Tapi yang memang kita beli, kita pun boleh faham bisnes dia. Bisnes dia jual barang-barang ni, dan kita pun ialah dia punya customer. Okay? So kita jadi suka untuk beli, sebab bila kita beli kat kedai tu, indirectly kita beli kat kedai kita.
Sebab kita shareholder, betul ke tidak? Betul lah sebenarnya. Dan itulah konsep kita sebenarnya. Beli atau belanja kat dekat syarikat yang memang ada direct impact pada kita. So tengok bisnes tu. Kalau kata dia pergi panggil apa kat Ace Market tadi, bisnes tak berapa stabil, itu boleh jadi high risk juga. Akan tapi panggil apa pre-analysis sebelum IPO tu, dia tidak menjanjikan apa-apa. Sebab bila mana saham tu disenaraikan nanti, dia akan tertakluk kepada supply and demand. Kalau orang suka banyak, orang beli banyak, harga naik. Kalau orang tak suka, harga turun. Betul. Jadi tengok bisnes tu, buat panggil apa fundamental analysis, financial statement untung ke tidak. And first and foremost, kalau boleh orang cakap apa, dapatkan nasihat yang bagus lah. Dia jangan asal IPO hentam. IPO je hentam. Betul. Benda tu boleh jadi tengok musim. Betul. Dia tengok musim. Musim sebelum ni adalah kan, kerana ada musim suram dia. Dan baru-baru ni nampaknya subur sikit. Yang sekarang ni mungkin kena pilih-pilih sikit lah. Baik. Jangan masuk semua. Pendek kata kena berhati-hatilah. Jangan orang sebut IPO je, dia masuk untung, kita masuk. Time kita tu pula dia tak berapa nak menjadi, pun bahaya juga. Okey, terima kasih kepada yang menonton kita di Facebook 1.7K. Nampaknya memberangsangkan juga yang tolong share. Yang baru nak tengok pun boleh share lagi. Moga-moga boleh tengok balik lah dekat Facebook ni. Dia boleh tengok daripada awal balik. Dan Nurlida kata ada orang invest macam-macam bentuk, unit trust, rumah, tanah, Bitcoin, terpulanglah pada ilmu masing-masing. Pendek kata ilmu. Mungkin secara penutup ataupun last pusingan kita, saya nak bersama dengan Encik Aaron, bantu kami untuk kalau kita melabur tu kita boleh tidur lenda. Kita boleh berjam, tak adalah tiap-tiap 5 minit buka dia punya sistem Kalau saham ke kripto tiap-tiap 5 minit buka, tiap-tiap 5 minit buka. Itu kadang-kadang tak tenang sebenarnya kan. Jadi ASB antara satu instrumen yang paling boleh tidur malam lah. So mungkin bab tu secara rumusannya apa Cik Aaron boleh bagi perkongsian supaya kita semua dapat menjadi pelabur yang bijak dan still ada profit. Ya, so mungkin saya boleh kongsi pengalaman sendiri, Tuan Syaril. Macam saya sendiri pun, walaupun saya agak pro alat pelaburan yang pasif, saya sendiri pun ada juga buat aktif juga kan. Macam saya ada cerita tadi, saya ada invest sedikit dalam ETF dan sedikit dalam mata wang kripto. So saya rasa kita kena faham diri kita sendiri, Macam saya invest dalam pelaburan aktif yang mungkin high risk sikit. Saya mungkin mengambil 10% daripada aset saya, Itu satu pecahan atau satu portfolio yang berguna untuk saya, Tapi bagi yang lain, mungkin Tuan Alwi mungkin risiko dia boleh accept 15% atau 20%, Bagi saya rasa semua orang kena tanya diri sendirilah. Berapa banyak yang I nak buat aktif, berapa banyak yang I nak buat pasif. Betul. Dan kalau saudara-saudari penonton ada berpeluang untuk melabur dalam ASB, saya rasa dia memang pelaburan pasif yang sangat-sangat berguna lah. So mungkin kena cari that balance for yourself and then invest accordingly. Jangan kita FOMO, jangan kita nak kaya cepat, sebab kalau kita selalunya sikap nak kaya cepat ni akan menyebabkan kita rugi cepat. Jadi soalan cepuk emasnya, persepsi kepada orang kata melabur dalam ASB ini tidak relevan lagi kerana pulangan rendah. Tidak tepat. Langsung tidak tepat. Ya. Okey, baik. Bisa Encik Alwi pula sebagai penutupnya, saya nak tahu jugalah, kalau kita dah melabur dalam ASB ada dua option pula. Ada orang dia suka masuk gaji, then buat keluar sikit, invest sikit. Tapi itu disiplin kita lah. Bulan ni masuk, bulan depan tak masuk, itu satu hal juga. Ada orang mereka sukakan konsisten, maka mereka buat secara pembiayaan ASB. Kalau bab tu, yang mana satu lebih baik? Soalan perangkap ni. Dua-dua baik sebenarnya, cuma yang mana satu lebih. Jadi kalau kata dua-dua tu kita panggil tengok selera, ya betul kan. Tapi sekarang ni kita nak terus menjurus, which one is better kan. Jadi kalau membuat pembiayaan ASB, pembiayaan ASB sebenarnya kita telah mengambil advantage sebenarnya, mengambil kelebihan compounded, iaitu baki kita setiap tahun tu sebenarnya tinggi dan pulangan kita berdasarkan baki tu.
Jadi kita telah ambil kesempatan, ambil kelebihan memenuhkan akaun tu sendiri dan juga dapat pulangan dari segi berganda tu dengan amount yang besar. Okay? Jadi kalau tanya saya, kalau you betul mampu untuk bayar komitmen setiap bulan tu, okay, tanpa ada tiba-tiba nak beli rumah lah, tiba-tiba tanpa ada gangguan. Maknanya you buat pembiayaan dan juga boleh konsisten, okay? Sebenarnya pembiayaan ASB mampu memberikan pulangan yang lebih daripada pelaburan tunai itu. Betul. Okay? Tapi kena faham, okay, bila mana pelaburan dia dah berganda kan, bermakna okay, dia ada risiko lebih daripada yang cash tadi. Jadi risiko dia dekat mana? Risiko dia untuk first year, tahun pertama, kalau buat pembiayaan tu, kalau kita cancel kan, kita mungkin tak dapat apa-apa pun. Kita nak relate dengan high risk high return tadi. The moment pulangan boleh naik, risiko pun naik. So risiko kat mana ni? Risiko dekat pembiayaan tu, dekat loan tu sendiri. Untuk first year, orang yang meletak 1,000 sebulan, di hujungnya dia ada 12,000 berserta dengan dividen. Orang yang yang bayar ASB loan, 1,000 sebulan, kalau dia cancel, dia mungkin tak dapat apa-apa pun. Betul. In that first year. So itu reasonnya kenapa dia boleh bagi lebih, sebab risiko dia ada. Baik. Cumanya risiko tu pada saya agak minimal lah. Baik. Jadi kalau kita boleh konsisten bayar tanpa ada gangguan, dan juga boleh buat untuk jangka masa yang lama, 5 tahun ke atas, bukan untuk short term punya rolling dividend dan sebagainya. Saya tak berapa pro yang itu. Boleh buat duit, boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak ambil kesempatan compounding effect tu dengan menggunakan amount yang besar dengan pembiayaan, memang boleh memberikan pulangan yang lebih tinggi. Betul. Jadi jawapannya bagus pembiayaan. Tapi kalau tak mampu, buat cash pun dah cukup okey. Baik, maksudnya dua-dua tu okey, tapi tepuk dada tanya selera. Konsisten dan juga disiplin kita tang mana. Rasa okey yang ni, maka silakan. Kalau rasa tak berapa confident bulan-bulan, maka tunai lebih baiklah. Terima kasih banyak-banyak. Subhanallah, banyak ilmu yang kita dapat. Pejam celik dah sejam. Cukup janji sejam kan. Okey, penonton di Facebook, terima kasih banyak. 1.7K, alhamdulillah. Saya baca satu komen lah. Infaz katanya tajuk menarik pada hari ini. Siha kata menarik ilmu hari ini. Terima kasih kepada panel. Sembang ASNB sangat-sangat baik. Untuk beginner boleh invest ASB, dapat dividen boleh laburkan dalam unit trust. Ini betul lah apa yang kita cerita tadi kan, mulakan dengan ASB. Baik. Ina kata menyesal dahulu pendapatan. Ini macam pernah gagal je ni. Macam pernah rugi je ni. Baik. Apapun tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak kerana menonton kami. Terima kasih banyak saudara Alwi dan juga saudara Aaron sudi bersama kita, antara anak muda yang banyak berkongsi. Anda boleh ke Facebook, Instagram mereka, tak rugi sebenarnya kerana mereka banyak berkongsi ilmu kepada semua. Dan jangan lupa untuk bersama kami dalam sembang ASNB di MSD ini pada 21 November esok, kerana esok 1 tengah hari esok pada waktu yang sama sekarang ini akan membincangkan tajuk untung atau rugi pembiayaan ASB, mengapa perlu elak bergantung pada dividen. Ini moderator lain, panel lain juga kan. Panel pun lain juga. Maksudnya kita tengok view yang berbeza pada esok hari. Okey. Jadi saya Syaril Sarabudin melabuhkan tirai untuk sembang ASNB pada Minggu Saham Digital 2021. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye bye.